Assalamualaikum dan selamat pagi saudara-saudari para penonton yang dihormati sekalian. Pada pagi ini saya akan berkongsi dengan Anda, memberi panduan untuk Anda sekalian tentang perkawinan dengan orang Arab. Jangan berkawin dengan gadis Arab, ? Ya, saya akui wanita Arab memang cantik. Tak kiralah mana-mana negara Arab pun memang wanita Arab cantik. Dan ini kerana orang Arab memang kacukan. Ada pelbagai etnik, pelbagai bangsa berkumpul, bersatu menjadi Arab. Kalau Anda pergi ke Syria, misalnya, akan dapat melihat wanita-wanita Arab memang cantik. Lebanon, begitu juga. Mesir pun, walaupun besar-besar, tapi cantik. Maghribi, Tunisia, Algeria, cantik juga. Kalau pergi ke Mauritania, yang ada gelap-gelap sikit sebab di situ banyak Afrika campur dengan Afrika, tapi cantik juga. Sudan, Arab yang Afrika, tetapi cantik juga. Dengan itu, di sini sebagai seorang yang berpengalaman berada di negara Arab, sejak belajar sehingga bekerja pun di negara Arab. Di sana saya lebih daripada 20 tahun di sana. Bukan sahaja di satu negara, mana satu negara saya duduk begitu lama, Mesir 8 tahun, Maghribi lebih daripada 10 tahun, di Tunisia 1 tahun, di Syria beberapa bulan, 3 bulan setengah masalah. Jadi selain daripada itu, saya juga sebagai orang yang bekerja di sana sebagai wartawan, saya pergi ke merata negara Arab dan negara-negara lain. Jadi saya boleh buat perbandingan bahawa orang Arab memang cantik. Antara orang yang tercantik di dunia, macam Turki, tapi semualah sekarang manusia semua je cantik pada waktu ini. Ya. Sebab dunia sudah berubah dan kecantikan ini bukan saja pada para serupa, tapi juga pada sekiranya bangsa, dan itu mana etnik itu ada budaya, mana ada pengetahuan, mereka pertama cantik. Yang tak cantik hanya siapa saja. Kalau jahil memang tak cantik. Ya, orang jahil tak cantik. Okey. Bagaimanapun untuk berkahwin dengan orang Arab, memang kalaulah pada zaman saya memang susah. Tahun 80-an, 70-an, 60-an, kurang ada orang yang boleh berkahwin dengan orang Arab. Sebab pada zaman itu orang Arab memang memandang tidak begitu berminat dengan orang Asia, orang Thailand, orang Malaysia, orang Indonesia, orang Filipina, orang sebelah Asia Tenggara ini tidak berada dalam pemikiran orang Arab. Mereka tidak begitu tahu tentang negara mereka, negara kita, kawasan-kawasan Asia Tenggara. Dengan itu, nak berkahwin pada tahun 80-an, 70-an, 60-an susah. Dengan itu kita dapat lihat bahawa amat kurang sekali orang kita dapat berkahwin dengan orang Arab, kecuali satu dua. Kerana mereka melihat negara kita tidak maju. Kalau kita dengar bercakap dengan orang Arab, dan ini termasuklah pengalaman pihak diplomat yang bercerita kepada saya,
Mereka berkata orang luar negara melihat kita masih duduk di pokok kayu, di atas pohon, di atas pokok, rumah di atas pokok, kerana mereka menonton dokumentari mengenai orang yang hidup di pedalaman, di kawasan Sabah, Sarawak, di areanya Jaya sebenarnya masih disangka itulah orang Asia. Ya, begitu itu sekali. Dan dari segi waktu yang sama, orang Arab kalaulah di sebelah Saudi akan memanggil kita Jawi. Dan Jawi ini bukanlah panggilan yang begitu mesra seperti juga kita memanggil orang Indonesia Indon kan. Indon Bangla, Mamak Bangla. Ada maksud yang merendah diri mereka. Begitu juga apabila panggil Jawa, ditambah lagi kadang-kadang Jawa Bagar, Jawa Lembu. Itu. Jadi Jawa ini, orang Jawa ini adalah orang Melayu, orang Thai, orang Filipina, semua orang Arab melihat begitu pada masa lalu kepada kita. Jadi kita tak maju pada masa lalu. 80-an, 60-an, 70-an begitu lihat. Jadi dengan itu apabila dipanggil Jawi, tambah di akhir pula Bagar Lembu, Jawa Lembu. Itu istilah ataupun panggilan yang dipanggil oleh Arab pada masa lalu. Tapi selepas tahun 80-an, selepas munculnya filem Bruce Lee, Kung Fu Bruce Lee, menyebabkan orang Asia mula-mula naik nama orang Asia adalah filem Kung Fu. Filem Bruce Lee semua tu kan. Semua sebelum kita nak jadi maju, nak terkenal sebagai harimau Asia Tenggara atau harimau dunia itu kan, orang terkenal, orang kita adalah Bruce Lee memperkenalkan kita di seluruh. Jadi dengan itu menyebabkan orang Arab melihat orang kita kagum dari segi silat. Dan kalau orang di Maghribi, Tunisia, Algeria, Maghribi, Mauritania dan Afrika, dia panggil kita, dia tak panggil seperti dengan orang Saudi panggil kita Jawa atau Jawi. Dia panggil Chinois. Les Chinois. Chinois, les Chinois artinya orang Cina. Dia anggap kita semua ni Cina. Walaupun kita ni bukan Cina tapi termasuk semua. Itu Chinois itu walaupun dulu-dulu mempunyai perkataan Chinois itu ada maksud lain, maksud yang tak bagus, maksud yang tak itu. Tapi kerana Bruce Lee sebagai pelakon yang hebat dalam kungfu, dalam karate, dalam semua ni, dalam martial art ni, dalam sukan olahraga pertarungan ini, silat ni, menyebabkan nama mula naik. Itu nama mula naik. Jadi adalah gadis-gadis yang berminat dengan orang Melayu, orang Indonesia, orang Patani, orang Thailand. Ini baru mula. Tetapi selepas apabila negara Melayu, Malaysia terkenal sebagai harimau ekonomi, khususnya pada zaman Dr. Mahathir Mohamad, dan Thailand pun bangkit, Singapura lebih jelas lagi tentang kebangkitan kemajuannya. Thailand pembangkit khususnya pada zaman Thaksin Shinawatra yang hebat. Ini menyebabkan kerana ada tokoh-tokoh seperti dengan Dr. Mahathir Mohamad, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Lee Kuan Yew dan serta dengan Thaksin Shinawatra mengubah nama orang Asia, menyebabkan orang lebih suka, tidak lihat lagi orang Thailand, orang Malaysia, orang Indonesia sebagai orang yang
tak maju. Sebaliknya mereka melihat orang Malaysia, orang Thailand, orang Indonesia, orang Filipina, orang Singapura sebagai negara maju. Maka orang peluang kita nak berkahwin pun ada, mudah, lebih mudah pada zaman ini. Dan ini adalah satu perkara yang baiklah, perubahan ini yang baik. Namun ini syarat untuk nak berkahwin dengan Arab. Tak kira lah kalau anda lelaki nak berkahwin dengan gadis Arab yang cantik-cantik, atau anda perempuan nak kahwin dengan lelaki handsome, lelaki Arab yang handsome, pasti tahu. Pertama sekali, orang Arab menganggap mereka lebih maju daripada kita. Walaupun sekarang ini negara Asia, negara Thailand, negara Malaysia, negara Singapura, Indonesia sekarang maju lebih banyak, lebih maju daripada negara-negara Arab, kecuali Dubai. Tak boleh cakap, tapi negara-negara lain kan kita ke depan berbanding mereka. Namun mereka ada bebanan sejarah yang dipikul di belakang mereka. Masa silam mereka hebat. Dengan itu mereka rasa bangga sebagai satu kebanggaan dalam diri mereka, sudah menjadi jati diri mereka. Mereka lihat orang lain, orang Mesir misalnya, kalau dia jumpa dengan orang kita, walaupun dia kagum dengan Thailand, kagum dengan Singapura, kagum dengan Malaysia, mereka akan bercakap, walaupun itu merupakan orang biasa, dia anggap kata Mesir agung, Mesir hebat, Mesir dunia. Mesir itu adalah mak dunia, kerana Firaun, kerana tamadun Firaun, kerana kemajuan yang dibuat oleh Firaun, dan semua itu ada. Ini bebanan sejarah ini menyebabkan orang Mesir memang bukan sedikit lah, memang betul-betul kagum kepada Senisi. Tak nampak orang lain. Tak nampak. Sejarah. Bukan hakikat pada hari ini, tapi sejarah mereka. Bebanan sejarah mereka itu menyebabkan mereka rasa macam nak takabur kepada ke atas orang lain. Begitu juga Maghribi. Maghribi pun begitu. Sebab Maghribi ada sejarah. Kalau Mesir, sejarah Mesir, 3,000 tahun mereka maju. Nak cerita tentang Mesir dulu. 3,000 tahun mereka maju. Dengan itu mereka berasa agung. Memang di dunia sangat agung. 3,000 tahun, 2,000 tahun. Jadi dengan itu menyebabkan mereka berasa mereka tinggi, lebih tinggi daripada orang lain lagi. Dan kalau kita tak tengok kepada 3,200, 2,500, tengok kepada Mesir sebelum Republik sekarang, waktu jadi kerajaan, zaman Raja Fuad, zaman Raja Farouk, hebat Mesir pada dulu. Boleh lihat kalau anda pergi ke Mesir, lihat saja bangunan-bangunan lama Mesir, memang hebat. Sama dengan Eropah, malah lebih maju daripada orang. Perfilman pada masa lalu hanya ada 2 tempat, satu di Paris, yang kedua adalah di Kairah. Kemudian baru berpindah kepada Hollywood. Perfilman Yahudi pun buat filem, hebat-hebat buat filem di Mesir, di Kairah. Itu. Jadi ini bebanan sejarah baru. Tapi apabila datang revolusi Arab, revolusi Mesir dibawa oleh Jamal Abdul Nasir, Abdul Hakim Hamid, semua itu semua dah runtuh. Runtuh semua. Dan kita lihat Mesir sekarang ini baru bangkit sekarang. Okey. Jadi itu bebanan sejarah. Mesir ada 2. Satu zaman Firaun, ada 3. Satu zaman Firaun, yang kedua zaman kerajaan-kerajaan Islam. Dan ketiga adalah zaman kerajaan Raja Farouk dan Fuad. Hebat pada masa lalu. Ya, itu Mesir. Ini bebanan sejarah ini menyebabkan, pergilah jumpa orang Mesir, mereka akan berasa hebat, mereka memang tinggi. Itu walaupun sekarang Malaysia maju, Thailand maju, lebih maju daripada Mesir, Singapura maju, tapi mereka masih ada bangga diri. Tengok. Ini menjadi masalah.
kepada kita kalau anda nak berkahwin dengan orang Arab, sebab mereka menganggap lebih tinggi daripada kita dari segi bebanan sejarah. Maghribi pun begitu. Maghribi, kerajaan Maghribi 1000 tahun lebih. Dan ada peradaban, ada sampai ke Andalus. Orang Maghribi juga yang bawa ke Andalus semua adalah orang Maghribi. Mereka ada raja-raja hebat yang lama. Universiti yang tertua di dunia, Qarawiyyin, yang saya juga belajar di situ, adalah universiti tertua di dunia. Orang Eropah, orang Yahudi belajar di situ sebagai pada masa lalu. Jadi ini juga menjadi bebanan sejarah bagi mereka. Memang sangat hebat, menyebabkan mereka bangga, ada bangga dalam diri mereka. Walaupun Thailand sekarang sudah maju, Malaysia sudah maju, Filipina sudah maju, Indonesia sudah maju, lebih maju daripada masa lalu, tapi Maghribi masih kekurangan kalau berbanding dengan kita semua. Tapi dari segi bangga diri sebagai kami pernah maju pada masa lalu, memang masih ada di kalangan mereka. Negara-negara lain pun begitu juga. Seperti dengan Yaman, masalah hebat juga. Pada dulu, kerajaan-kerajaan mereka dulu hebat. Sekarang ini tak hebat. Saudi tak adalah, sebab Saudi ini baru. Tapi Saudi ada petrol, ada minyak, menyebabkan dia juga tak tengok kepada kita. Kuwait, Bahrain, negara-negara baru semua pun begitu. Mereka tak lihat kepada kita, tak berminat dengan kita nak kahwin dengan Astora ke dengan pada tak nak lah. Sebab mereka ada kebanggaan itu. Ini semua menjadi masalah bagi kita. Kalau anda nak mencari kahwin orang Arab, memang susah kerana mereka ada satu lagi bebanan sejarah. Sejak ribuan tahun, 3000 tahun, 1000 tahun, lebih 1000 tahun masa lalu. Satu lagi kerana kekayaan petrol, kerana minyak yang ada. Orang Badui apabila ada duit, mereka menjadi angkuh, menjadi sombong. Masalah tak nak kahwin dengan orang Melayu, tak nak berkahwin dengan orang Thai. Itu yang berlaku. Dengan itu, kalau anda bercita-cita untuk nak berkahwin dengan orang Arab, kena lihat di sini. Kerana mereka ada bebanan sejarah yang memang besar, memberi kesan kepada mental, memberi kesan kepada attitude mereka, perangai mereka, perilaku mereka, menyebab mereka rasa lebih tinggi. Jadi, kalau nak berkahwin dengan Arab, sama ada antara kamu wanita, sama ada kamu lelaki, nak berkahwin dengan Arab, kena faham dari segi itu. Kena faham dari segi itu. Kalau kamu mampu mengatasi perkara itu, boleh jadi kuat, boleh berhadapan dengan orang yang ada ego tinggi ini. Kalau kamu mampu mengatasi perkara itu, boleh berkahwin. Tidak masalah. Sebab agama tidak masalah. Mereka beragama Islam. Jadi kalau anda boleh mengatasi keangkuhan, rasa proud dan ego orang Arab ini, bukan semua Arab lah, kebanyakan Arab ini, kalau boleh mengatasi perkara itu, kahwinlah. Kalau tak mampu, kalau anda lemah semangat, tak pondan ke, bukan pondan artinya jadi pondan, jadi jiwa tu tak lawan, tak usah kahwin. Tak usah kahwin. Kamu sendiri pasti kuat, pasti begini, barulah boleh. Malah kalau tak kuat, bukan saja kamu kahwin dengan Arab. Saya ada kawan-kawan yang kahwin dengan Arab, tapi apabila sudah habis mana dia nak balik, isteri tak nak balik, tak nak ikut, tinggal di negara. Anak penduduk sama isteri. Ini pun ada, saya tahu. Sebab isteri tak akan ikut dia. Dia kahwin itu waktu nak tumpang, waktu berada di negara dia. Itu saja. Ya, jadi bukan mudah. Bukan saja untuk nak berkahwin. Kalau sudah berkahwin, nak bawa orang Arab itu balik ke negara, duduk di kampung anda, bukan mudah. Dan kemudian satu lagi perkara yang besar, satu lagi, orang Arab
ada ramai orang melihat orang kita yang lemah, lembut ini sebagai orang lembut, sebagai pondan. Saya ada 2 orang Jordan. Daripada Jordan, saya jumpa di atas kereta api di selatan Thailand. Nampak dia duduk, saya tegur dia. Dan kalau saya bawa ke rumah saya, duduk di rumah saya berbulan-bulan. Rumah saya di Jabat dan rumah saya di Bangkok. Saya duduk, biar mereka duduk dengan saya. Makan percuma, duduk saya jamu mereka. Duduk berbulan-bulan duduk dengan saya. Tapi dia tanya saya, Astora, kenapa orang Melayu, orang mana sebuah negeri, dia kata, nampaknya macam pondan semuanya. Jadi kita baik, kita ramah dengan dia ni. Dia anggap kata pondan. Saya tanya, aku pondan tak? Kamu lihat pondan tak dengan aku? Dia kata, engkau tak. Itu. Ini juga masalah sebab cara kita bermuamalah dengan mereka itu, mereka salah faham. Menganggap kita pondan. Padahal ini adalah adat kita. Kalau dia datang ke Thailand, pergi ke Chiang Mai, sebelah utara sana kan. Swadikap. Orang Chiang Mai nak maki pun kita tak terasa maki sebab bahasa mereka lembut. Bahasa mereka bagus. Jadi kalau orang Arab ini tengok orang Chiang Mai, memang teruklah. Dia kata, ini pondan semua ni. Ini tak boleh hidup di negara Arab ni. Nanti kena itu semua. Ya, itu saya boleh cerita. Jadi dengan itu kita kena faham. Culture berbeza juga. Bukan agama saja. Culture, budaya berbeza juga. Thaqafah, mukhtalifah juga akan menjadi masalah. Kerana tak bisa faham antara satu sama lain. Dipanggil culture shock. Kejutan budaya. Ini juga boleh meruntuhkan percintaan. Boleh meruntuhkan rumah tangga. Ini dengan itu, kalau anda nak berkahwin dengan orang Arab, pasti bukan sahaja faham bahasa Arab, tapi pasti faham culture, pasti faham as-saqafah, pasti faham budaya Arab. Dan calon kita juga, kekasih kita juga, isteri kita juga, suami kita juga pasti faham culture, saqafah dan budaya kita supaya dapat menyesuaikan diri antara satu sama lain. Kalau berpegang dengan culture, satu culture saya, Arab dengan Arab, Melayu dengan Melayu, Siam dengan culture Siam saja, runtuh, hancur sama sekali. Dan ini adalah antara perkara-perkara yang menjadi faktor penting perlu dipikir untuk berkahwin dengan orang Arab. Memang saya akui orang Arab memang hebat, memang cantik, lelaki dan perempuan memang antara tercantik di dunia. Okey? Setakat ini saja saya boleh berkongsi pengalaman supaya sesiapa yang berfikir untuk nak berkahwin dengan orang Arab, sama ada lelaki ataupun perempuan, boleh berfikir dua kali atau beberapa kali, fikir sematang-matangnya untuk mendiri rumah tangga dengan orang Arab. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa like dan share. Sekian, wassalam.